Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Jadi apa khabar semua pelajar? Moga-moga pelajar sihat sejahtera dan dipermudahkan segala urusan kita pada hari ini. Jadi yang pertama sekali kita bersyukur kepada Allah kerana diberi keizinan kepada kita untuk sama-sama kita untuk PPR pada begini. Okey, kalau pelajar tengok ini ada animasi animasi keaniman Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Apa yang pelajar boleh imagine atau boleh pelajar gambarkan? Nak cerita pasal apa kita belajar hari ini? Okey, hari ini kita akan belajar tajuk zikir penenang hati, pelajaran 5, buku teks muka surat 27. Surah Al-A'raf ayat 205 hingga 206. Okey, seterusnya kita tengok pada objektif pembelajaran yang pertama sekali pelajar dapat membaca surah Al-A'raf ayat 205 hingga 206 dengan betul dan bertajwid. Yang kedua, pelajar dapat menyatakan maksud ayat surah Al-A'raf ayat 205-206. Yang ketiga, pelajar dapat menjelaskan zikir, peranan pelajar dapat menjelaskan maksud zikir, peranan zikir, adab zikir, kepatuhan malaikat dalam berzikir. Dan last sekali, pengajaran ayat. Itu objektif yang kita nak capai pada pagi ini. Okey, jom kita baca bersama Ustaz surah Al-A'raf ayat 205 hingga 206. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifatan wa dunal jahri minal qawl وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ. Sadaqallahul Azim. Kalimah yang ada tanda masjid ni sunat kita sujud tilawah. Sekian untuk surah Al-A'raf ayat 205 hingga 206. Okey, seterusnya kita tengok maksud surah Al-A'raf ayat 205 hingga 206. Yang pertama sekali, wazkur rabbaka fi nafsika, yang bermaksud sebutlah nama Allah, iaitu Tuhanmu dalam hati. Mana kita kena sentiasa dalam hati kita ada hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa menyebut nama Allah Taala di dalam hati. Mana kita sentiasa mengingat Allah Taala. Tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qaul, yang bermaksud dengan merendahkan diri dan rasa takut serta tidak menyaring suara. Mana kita sentiasa berzikir Allah Ta'ala dengan merendahkan diri kita, bahawasanya kita hanya takut hanya Allah SWT dan tidak menyaringkan suara, bermaksud tidak mengganggu lain, berzikir hanya dengan suara yang perlahan. Bil wudu wal asal, pada waktu pagi dan pada waktu petang. Mana kita berzikir Allah Ta'ala ni pada waktu pagi dan pada waktu petang. Banyak-banyak zikir maksurat yang Nabi ajar kepada kita untuk kita berzikir pada waktu pagi dan pada waktu petang.
Seterusnya, wala takum minal ghafilin. Serta janganlah engkau termasuk dari golongan orang-orang yang lalai. Apa maksud golongan yang lalai? Adalah yang mana mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana orang yang lalai, orang yang leka dengan Allah Taala. Kerana dalam diri dia, dalam kehidupan dia tidak ada mengingati Allah Ta'ala. Tidak ada waktu berzikir Allah Ta'ala. Sambungan. Innal lazina inda rabbika. Sesungguhnya mereka yang ini malaikat yang ada di sisi Tuhanmu. Makna malaikat ada sentiasa di sisi Allah SWT. La yastakbiruna an ibadati, yang mana malaikat ni tidak ingkar daripada beribadah kepadanya, kepada Allah SWT. Makna malaikat sentiasa mengikut perintah Allah Taala. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tugas dia sentiasa mengingati Allah Taala dan tidak mengingkari perintah Allah SWT. Ayat yang seterusnya, wa yusabbihunahu, mereka yakni malaikat sentiasa bertasbih baginya, sentiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat malaikat. Walahu yasjudun, serta kepadanya juga mereka bersujud. Jadi kita sebagai pelajar kena sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat surah Al-A'raf ayat 205-206 menurut Imam Ibn Katsir. Menurut Imam Ibn Katsir, Allah Taala perintahkan manusia untuk memperbanyakkan zikir. Ini kata Imam Ibn Katsir dalam ayat yang kita baca tadi. Yang kedua, Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita supaya sentiasa zikir diucapkan agar manusia tidak lalai. Mana kita sentiasa berzikir Allah Ta'ala supaya kita tidak tergolong daripada golongan yang lalai. Yang ketiga, Allah motivasikan manusia dengan memuji malaikat. Allah membuat perbandingan bahawasanya supaya manusia mencontohi para malaikat yang sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat melaksanakan tugas Allah Taala. Kita tahu bahawasanya malaikat ada 10 malaikat yang sentiasa melaksanakan tugas mereka. Okey, kita masuk kepada maksud zikir. Maksud zikir dari segi bahasa iaitu ingatan. Maksud zikir dari segi bahasa ingatan. Ingat. Yang kedua, mengingati Allah. Mengingati Allah sama ada melalui hati atau melalui lisan. Makna kita sentiasa ingat Allah Ta'ala melalui hati atau lisan. Okey. Makna dengan hati kita sentiasa hanya menyebut Allah Ta'ala. Dalam setiap waktu dan ketika ingat Allah SWT. Tidak lalai pada Allah Ta'ala. Yang kedua, lisan. Kita kena basahkan lidah kita dengan menyebut Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kita basahkan lidah kita dengan berzikir Allah Ta'ala waktu pagi, waktu petang. Dan juga pada waktu malam. Peranan zikir. Kita tengok pada apakah peranan zikir. Peranan zikir. Okey, peranan zikir yang pertama sekali menimbulkan rasa khusyuk. Peranan zikir pertama menimbulkan rasa syukur kepada Allah Taala. Itu peranan zikir. Maknanya apabila seseorang itu berzikir, dia akan rasa syukur kepada Allah Taala. Kerana Allah Taala bagi masih lagi peluang untuk bercakap, untuk melihat dan sebagainya. Yang kedua, menjauhi maksiat. Dengan berzikir kita akan rasa jauh dengan perkara-perkara maksiat sebab hati sentiasa mengingat Allah Ta'ala.
Yang kedua, menjadi perisai peribadi kita. Menjadi perisai peribadi kita. Yang ketiga, menenangkan hati. Firman Allah Ta'ala, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Tidakkah dengan kamu berzikir kepada Ta'ala, kepada aku, kata Allah Ta'ala, akan menenangkan hati kamu. Jadi, nak tenang, kena berzikir. Okey, dengan peranan zikir juga dapat memberi petunjuk petunjuk ke arah jalan yang benar atau jalan yang lurus. Okey, seterusnya adab berzikir. Yang pertama sekali, sentiasa ingat Allah. Zikir tapi ingat Allah, bukan ingat benda yang lain selain benda Allah Taala. Zikir, ingat Allah Taala. Yang kedua, merendahkan diri. Apabila kita berzikir, kita merendahkan diri kita, bahwasanya kita adalah hamba yang lemah. Kita akan minta dengan Allah Taala. Yang ketiga, bila kita berzikir, kita kena rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwasanya Allah Taala yang maha kuat, Allah Taala yang maha agung. Kita hanya hamba Allah yang kerdil sahaja. Yang ketiga, yang keempat, apabila kita berzikir dengan mestilah suara yang lemah, suara yang lembut. Contoh subhanallah, dan dalam hati kita ingat maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allahu akbar, Allah maha besar. Seterusnya, kepatuhan malaikat. Kita nak contoh malaikat dalam kehidupan kita. Yang pertama sekali, malaikat sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh kita dengan mak ayah kita lah, orang yang paling dekat. Mana bila orang paling dekat, kita sayang dia. Apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat sangat dekat Allah Taala, mana malaikat sentiasa menurut perintah Allah Taala. Yang kedua, malaikat tidak sombong. La yastakbirun. Sifat malaikat tidak sombong. Kita manusia sentiasa sombong dengan kebanggaan kita, dengan kemewahan kita dan sebagainya. Yang ketiga, malaikat sentiasa patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu masuk kepatuhan malaikat. Yang seterusnya, pengajaran ayat. Pengajaran ayat yang boleh kita ambil daripada surah Al-A'raf ayat 205-206. Kita hendaklah sentiasa berzikir kepada Allah Ta'ala. Nak zikir apa? Zikirlah macam-macam zikir yang boleh kita amalkan dalam kehidupan kita. Zikir maksurah, zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Zikir ya latif, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Banyak zikir-zikir yang boleh kita amalkan dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita hendaklah mengelakkan daripada menyarikan suara ketika berzikir. Makna kita hendaklah mengelakkan diri daripada menyaring suara ketika berzikir. Jangan zikir kuat-kuat sehingga mengganggu orang lain. Okey, yang ketiga, kita hendaklah melembutkan suara ketika berzikir. Seboleh-bolehnya apabila berzikir, zikir dengan perasaan kita ni seorang yang kerdil di hadapan Allah Taala. Suara, dengan melembutkan suara kita. Banyak zikir-zikir yang boleh kita ambil dalam internet sebagainya tu. Banyak video-video zikir yang bila kita dengar rasa mengalirkan air mata. Yang keempat, kita adalah mencontohi kepatuhan malaikat dalam kehidupan kita. Jadi itu saja untuk perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih kepada pelajar yang hadir. Moga-moga Allah Ta'ala memberkati kehidupan pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.